Kalau jawab segera tu maknanya line okey dah tu. Macam ke tadi jawab lambat mungkin line tak berapa okey, suara anda lambat sampai. Dan insyaAllah Alhamdulillah kita berada pada minggu yang kelima. Pada minggu yang kelima. Betul tak minggu kelima Anda ni jadi banyak lupa sekarang ni. Banyak sangat program dalam kepala. Minggu kelima kan 14 November. Betul dah Anda dah tengok klip ni minggu kelima. InsyaAllah pada minggu lepas kita telah selesai Wahdah As-Saniyah. Wahdah As-Saniyah tajuk mahram, dan kita juga telah masuk sedikit Al-Wahdatu As-Salisah yakni Muqaddimatuz Zawaj. Kama syarahtu lakum fil madi yakni Muqaddimatuz Zawaj sanata'allam an khutuwat qabla az-zawaj. Fa khutuwat qabla az-zawaj fi hadhihi al-muzakirah tanqasimu ila salasah. Awalan anin niyah inda zawaj, mesti ada niat sebelum kahwin. Summa saniyan sanabhas an as-sifat allati yanbaghi alaina an nakhtar iza nurid atau iza turid an-nikah. Sifat-sifat yang perlu dicari oleh setiap pasangan yang nak kahwin, yang perlu ada pada pasangannya. Wasalisan, 4 perkara bukan 3. Wasalisan an ru'yati al-makhtubah. Ru'yatil makhtubah yakni ma hukmu ru'yah. Ru'yah ni melihat. Ma hukmu ru'yah, apa hukum melihat calon yang ingin dikahwini. Calon ini yang dimaksudkan al-makhtubah yakni minan nisa. Okay, yang perempuan lah. Yang perempuan nak tengok lelaki tak ada isu sangat. Yang lelaki nak tengok perempuan, apa hukum dia. Walaupun demikian, hukum asal perempuan tengok lelaki pun sebenarnya termasuk dalam lelaki tengok perempuan. Cumanya dalam kitab biasa disebut ru'yatul makhtubah. Tak dibincang tentang ru'yatul khatib. Khatib ni lelaki yang ingin mencari, makhtubah perempuan yang akan dicari oleh lelaki. Summa fil akhir al-bab sana bahas an khitbatin nisa. Khitbah yakni meminang. Meminang perempuan yakni huwa hiya sunnah ala man turid an-nikah. Sebelum orang nak kahwin, disunatkan dulu buat satu program yang dinamakan khitbah. Khitbah ini bukan duduk dalam isu masyarakat Melayu sahaja, bahkan dia sebenarnya ada dalam Islam. Okey, sambil-sambil tu Ana duduk beki apa ni klip ni. Rais ada Rais ataupun Raisah? Ada Okey, boleh mula tengok dia punya kehadiran, dan nanti Ana akan buat apa ni soalan pengukuhan pada minggu ini. Nanti sedang buat ni. Sambil-sambil tu sebenarnya Ana bagi tahu Ana cuti hari ni. Masih lagi bercuti, tak tahulah bila berakhir duk main cuti masuk. Sempat bekerja 2 hari je baru ni. Terus diuji lagi dengan ujian anak pula tak sihat. Okey, jadi Ana pun hari ni tak berani masuk kerja lagi, masih cuti sebab nak kena pantau anak lagi. Anak baru keluar wad semalam. Okey, okey, semua dah buka modul ni. Aina waqafna fil madi, aina waqafna fi usbu' al-madi. Azunnu qara'tu an al-wahdah as-sadisah. Ana rasa dah bincang sikit wahdah as-sadisah, tapi Ana berhenti kat mana Siapa ingat? Nombor 3 saja. Nombor 3 tajuk apa? Dalam tajuk 4, dalam bab 3 ni ada 4 tajuk besar. Tajuk nombor 2. Naam, sanian al-bahsu an sifat allati tatlubu fi kulli min az-zawjain. Okey, intahaina an huna yuzkar huna an ba'd sifat faqat. Bukan sifat ini je perlu dicari. Dalam kitab ni, dalam modul ni kena letak semua memang tak muat dah. So dalam modul ni hanya ada 6 ke 7, 6 sifat sahaja. Tapi dalam kitab lain banyak lagi, dan itu boleh cari lagi sifat-sifat lain. Cumanya kita belajar dalam buku ni 6 sahaja, tapi jangan cakap 6 ni je ada. Banyak lagi apa yang Islam anjurkan untuk mendapatkan pasangan.
wa min sittati sifat intahaina an sifatil ula ad-din as-sahih wal khuluqul qawim wa intahaina anin nasab fi kulli min az-zawjain wa aidan alla yakuna baina zawjain qarabah qaribah. Okey. Cumanya apa ni yang dekat qarabah qaribah tu ana rasa ana tak sebutlah. Ada satu ayat kat belakang tu. Wala yut'anu hadzal hukmu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad zawwaja Fatimah min Aliyin radhiyallahu anhuma li'annahu fi'l zalika li bayanil jawaz aw li'annahu laisa bainahuma qarabah qaribah jiddan. Okey, yang ini macam mana kalau kita dah bincang dekat sifat tu, ulama cakap apa? Ulama cakap kalau nak cari kriteria pasangan ni, pastikan pasangan itu laisa min qarabatina, bukan daripada kaum kerabat kita, bukan daripada keluarga ahli keluarga kita. Ahli keluarga yang macam mana? Ahli keluarga yang qaribah, yang teramat dekat hubungannya. Yang itu yang nak sebut minggu lepas. Kebanyakan ulama kata yang teramat dekat ini hanyalah merangkumi ibnu ammi. Ibnu ammi kalau perempuannya bintu ammi atau bintu khali atau bintu khaliyah atau bintu amiyah. Bintu ammah. Sepupu lah, bahasa Melayunya sepupu je. Tapi bahasa Arab nak mengklasifikasikan sepupu tu ada 4 nama. Dia ada bintu ammi, dia ada bintu khali, dia ada bintu ammah, dia ada bintu khalah. Orang Melayu mudah je, 4 tu dia bahang sekaligus, namanya sepupu. Kenapa dalam bahasa Arab ada 4? Sama je sebenarnya, cumanya dia terus pergi kepada sepupu daripada mana? Sepupu daripada pak saudara, dia akan jadi bintu ammi. Sepupu daripada mak saudara sebelah ayah, tadi pak saudara sebelah ayah. Mak saudara sebelah ayah, dia panggil bintu ammah. Macam itulah, jadi ada bintu ammi, bintu ammah, bintu khal, bintu khalah. Okey, yang itu yang ulama cakap, majoriti ulama cakap yang terdekatnya, yang dilarangnya, bukan dilarang, bukan sampai tahap haram Ada ulama kata makruh, ada ulama kata tidak sayugia. Nak buat pun tak ada masalah, tak berdosa pun, tak ada apa-apa pun. Itu sepupu. Tetapi ini bermakna yang qarabah, ada 2 qarabah qaribah dengan qarabah ba'idah. Yang qarabah ba'idah tidak termasuk dalam benda yang disebut di sini. Maknanya nak pilih pasangan 5 pupu, ataupun anak 2 pupu, ataupun 2 pupu, ataupun mak sepupu, ataupun bapak sepupu, nak kahwin dengan nak kahwin dengan mak sepupu. Maka ulama cakap yang itu termasuk dalam qarabah ba'idah. Dia tak termasuk dalam tidak digalakkan, dibolehkan. Bahkan ada ulama cakap, anda boleh terang di sini, yang ni tak ada dalam kitab ni. Bahkan ada sebahagian ulama dalam beberapa kitab menyebutkan nakhtar qarabah ba'idah dengan adik nakhtar, kita memilih qarabah ba'idah litakunu zaujah, untuk dijadikan sebagai isteri. Ayat ini untuk suami, ayat yang nak baca ni adalah untuk lelaki. Nakhtar qarabah ba'idah litakun zaujah ahsan, lebih baik, wa afdal, lebih afdal lah, min ikhtari qarabah qaribah wa min ikhtari laisa minal qarabah. Sama ada lebih baik daripada sama ada kita pilih qarabah yang dekat ataupun yang tidak ada kaitan dengan qarabah. Macam kamu dalam kelas ni lah. Yang kamu ahli-ahli kelas ni lah, yang lelaki nak pilih yang perempuan, yang itu bukan qarabah. Kalau kebetulan ada hubungan tu qarabah lah, tapi kalau kebetulan tak ada, macam sekarang ni majoritinya rasa tak ada lah. Yang dari Terengganu nak pilih yang kelas kita yang perempuan. Itu bukan qarabah, itu bukan laisa minal qarabah terus. Bukan daripada jenis qarabah. Maka ulama ada cakap antara 3 jenis ni, untuk boleh faham tak? Ada kita dalam berkawan ni kita akan ada tiga ajnabi, 3 jenis ajnabi. Ajnabi ialah mereka yang kita boleh kahwin. Dia sebut ajnabi lawan kepada mahram. Mahram orang yang tak boleh kahwin. Ajnabi ni ada 3 peseng, 3 jenis. Awalan laisa minal qarabah, bukan qarabah. Wasanian qarabah ba'idah, wasalisan qarabah qaribah. Okey, Nur Husna. Ada Nur Husna? Nur Husna berespon? Senyap. Ahmad Syafiq. Yang senyap-senyap ni Rois tanda sikit kan. Kalau dia tak jawab lagi lepas ni, kita bagi markah free, markah tolak. Sebab dia hadir tanpa respon. Apa nama tadi? Ahmad. Nak batal kecil satu. Okey.
Ini boleh? Okey, kejap. Ini satu lagi boleh? Okey. Tak ada dah habis dah. Pergi. Kita tutup pintu. Sorry. Bye. Aduh, sorry. Aduh. Mana tadi siapa mana panggil? Syafiq. Ana Syafiq Ustazah. ke siapa? Okey. Syafiq, dalam kelas yang ramai-ramai perempuan dalam kelas yang ada tak yang terjumpa korobah koribah? Tak ada dah. Cari kat lain. Korobah koribah ada tak? Tak ada. Korobah ba'idah ada tak? Korobah Indah tak ada. Tak ada juga. Yang laisa minal korobah. Laisat minal korobah. Banyak lah. Banyak. Okey. Maknanya faham lah tu kan? Okey, boleh sebut kat Ana siapa korobah ba'idah entah? Yang bukan dalam kelas, luar lah pula sebab tak ada tadi jawab. Korobah ba'idah kat entah siapa? Bagi satu contoh, sebut je nama dia. Korobah Indah. Kakak keluarga. Kakak Betul keluarga tak? maksudnya? Kakak siapa? Sebut elok-elok. Kan dekat Ana siapa korobah ba'idah entah? Kita bagi contoh satu. Dia tu anak siapa? Anda nak tengok entah faham tak maksud korobah ba'idah dengan korobah koribah? Siapa dia korobah ba'idah? Boleh Syafiq? Sepupu Ustazah, betul? Sepupu salah. Sepupu majoriti ulama cakap dia adalah korobah koribah yang terdekat. Sebab apa terdekat? Datuk kita sama dengan dia. Datuk dia dengan datuk kita mesti sama. Balik kampung mesti rumah sama. So korobah yang tu korobah koribah. Yang korobah ba'idah nampak tak siapa? Saudara mara. Apa dia? Saudara. Saudara Amai. Dalam bahasa Arab kalau sebut dia akan jadi anak kepada nenek saudara enti entah ataupun anak kepada sepupu ayah. Ayah tu ada sepupu, anak kepada sepupu ayah, ataupun dia akan jadi kepada anak mak sepupu ayah, ataupun anak kepada macam-macam lah, 3 pupu, 4 pupu, macam tu. Ataupun dia adalah 3 pupu, dia adalah 4 pupu. Ada kenal tak agak-agaknya? Orang zaman sekarang tak berapa kenal, dia lebih kenal yang laisat minal qoribah. Dia kenal dekat Facebook semua tu bukan qoribah semua tu. Yang qoribah ni tak kenal langsung, padahal Islam menggalakkan bersilaturahim dengan ahli kerabat. Okey, jadi antum faham lah, nak harap antum faham semua apa beza qarabah qaribah wa qarabah ba'idah wa laisat minal qarabah. Yang nak bagi tahunya, ini tak dalam kitab ni nak kata tadi. Sebahagian besar ulama, bukan sebahagian besar lah, sebahagian ulama menyatakan, anda pernah jumpa dalam kitab, di antara 3 kategori ni, orang yang paling cantik antum untuk jadikan sebagai isteri ialah siapa agak-agaknya? Qarabah qaribah ke, qarabah ba'idah ke, laisat minal qarabah yang macam dalam kelas ni? Laisat minal qarabah. Laisat minal qarabah. Okey, itu tekaan antum, tetapi yang pernah anda jumpa ialah qarabah ba'idah. Lebih cantik diambil sebagai isteri. Nak ulang balik, sebahagian ulama menyatakan dalam kitab al-afdal an-nakhtar qarabah ba'idah, laisa qaribah, qarabah ba'idah antakuna zaujah lana. Supaya dia tu jadi isteri kepada lelaki-lelaki. Ataupun kalau perempuan pun samalah, perempuan tu akan pilih qarabah yang baik dengan dia. Apa maksud qarabah yang baik? Macam anda bagi tahu tadi dah. Pergi cari sepupu ayah, pergi cari 2 pupu ayah, pergi tengok ada tak anak dara. Yang itu lebih baik. Sebab apa lebih baik? Maka dalam kitab sebut sebab dia akan merapatkan kembali hubungan yang kamu tak kenal apa sebelum ni. Cuba tengok anak tanya Syafiq tadi, dia tak boleh sebut sangat dia punya qarabah ba'idah. Sebab memang tak kenal pun. Yang dia kenal sepupu dia je. Sepupu tu qarabah qaribah. Memang kenal lah sebab balik rumah nenek yang sama. Cuba cari pak saudara sebelah ayah,
kemudian pak saudara sebelah ayah tu dia punya pak saudara dekat lagi. Tok ki saudara. Apa maksud tok ki saudara? Adik beradik datuk kamu. Kemudian cari kaum kerabat yang sebelah adik beradik. Yang tu yang ba'idah tu. Yang itu kadang-kadang pun tak pernah jumpa, tak pernah salam, tak pernah kenal pun, tak pernah tahu pun yang dia itu qorobah ba'idah. Maka ulama menyatakan kalau kahwin dengan puak-puak macam ini adalah lebih baik daripada kamu pilih yang qorobah qoribah yang confirm tak berapa baik dengan yang laisat minal qorobah yang dalam kelas tu. Kenapa? Kerana dia akan menghubungkan balik kaum kerabat yang jauh-jauh pergi dekat semula. Sebenarnya yang jauh ini sepatutnya kita masih bersilaturahim seperti mana qorobah qoribah. Tapi zaman sekarang orang dah tinggal dah qorobah ba'idah. Zaman dulu nampak okey lagi, zaman sekarang dah tak kenal dah. Kalau anda boleh tanya Tom, siapa boleh kenal 3 pupu dia? Ada tak yang kenal 3 pupu? Letak 2 pupu dululah. Sepupu semua kenal insya-Allah. 2 pupu, siapa yang kenal 2 pupu? Saya. Siapa saya tu? Apa? Nama apa Aisyah. Okey, Ana ambil seorang. Syahrul Nizam lah. Syahrul Nizam. Nizam? Entah kenal 2 pupu entah? Ya. Apa maksud 2 pupu tu? Siapakah dia? Siapakah 2 pupu tu? Dia jadi macam mana dengan entah? Siapa dia punya ayah? Siapa dia punya bapa? Cuba terang sikit. Siapa 2 pupu tu? 2 pupu. Dia itu siapa? Iaitu sepupu kepada ayah saya. Sepupu kepada ayah baru bapa mak ayah sepupu. Anak sepupu kepada ayah saya. Anak sepupu kepada ayah saya, bukan anak sepupu. Betul lah, anak sepupu kepada ayah saya. Yang itu 2 pupu. Maknanya 2 pupu. Entah kenal lah dia tu, budak tu, entah kenal. Sikit-sikit adalah. Sikit-sikit je kenal. Tahu nama lah. Itulah 2 pupu. Maknanya entah pergi tanya mak ayah entah siapa sepupu ayah. Kemudian cuba tengok anak-anak kepada sepupu ayah tu. Yang itulah dimasukkan 2 pupu. Kalau 3 pupu pula? 3 pupu pula macam mana ni Muhammad apa lagi nama? Perempuan pula. Siti Nur Syahira. Syahira? Yes. Kalau 2 pupu anak kepada sepupu ayah. Kalau 3 pupu? Kan pening kan? Maknanya 3 pupu tu siapa? Anak kepada 2 pupu. Anak kepada 2 pupu. Anak kepada 2 pupu. Yang itu anak 2 pupu. Anti dengan anak kepada 2 pupu dipanggil anak 2 pupu. Maknanya kalau istilah dah tak kenal, kalau istilah dah tak kenal, kalau jumpa-jumpa raya kan, ayah pun terang ni, entah apa kata, ni saudara mara aku lah ni. Itu je orang Melayu panggil, saudara mara je. Tak tahu apa hubungan. Nak cakapnya, qorobah ba'idah ni memang kita agak ketidakkenalan tu memang tinggi lah. Kalau anda cakap 3 pupu mudah je. 3 pupu ialah sepupu. 3 pupu ialah anak kepada sepupu Tok Ki Enti. Tok Ki tu ada sepupu. Tok Ki Enti bukan ayah. Tok Ki Enti ada sepupu. Cucu dia tu, bukan anak dia. Cucu dia akan jadi 3 pupu Enti. Bilanglah. Memang tak kenal dah pun. Tok Ki pun kenal Tok Ki je, tak kenal pun Tok Ki punya sepupu. Lagilah pening. Dia akan macam tu lah. Dia kalau ayah punya sepupu, dia punya anak 2 pupu. Nak tahu 3 pupu naik lagi. Tok Ki kita ada sepupu, dia punya cucu tu 3 pupu. Nyang kita ada sepupu, dia punya cicit dia 4 pupu. Jadilah 5 pupu, 6 pupu, 7 pupu. Tak ada orang cara benda ni. Tapi nak rakyat anak-anak maklumnya, selagi mana hubungan itu qorobah ba'idah adalah lebih afdal dipilih. Kemudian dinyatakan di sini, wala yata'anu fi hadzal hukm. Okey. Bila kita dah tahu qorobah qoribah jangan dipilih, tapi jangan kita mencela. Wala yut'an. Jangan dicelalah. Ataupun tidak dicelalah bagi orang yang mengatakan bahawa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad zawwaja Fatimah min Ali. Kalau orang cela, orang kata, macam mana ni? Ulama cakap tak elok nikah sepupu ataupun tak elok nikah qoribah. Limazan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad zawwaja Fatimah min Ali. Orang akan petikai. Habis tu kenapa Nabi buat juga?
Kenapa Nabi kahwinkan anak baginda Fatimah, Sayyidatina Fatimah Al-Batul dengan Ali radhiyallahu anhum. Dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa berlaku tu? Sebab tu dia bagi tahu siap-siap jangan dicela benda ni. Limaza haza fa'ala Nabi li'annahu fa'ala zalika libayanil jawaz. Sebenarnya adalah kerana nak menunjukkan hukum keharusan. Memang pun dalam pandangan ulama tak cakap haram. Ulama cakap elakkan. Ulama cakap kalau nak cari kriteria isteri, cari kriteria pasangan, jangan ambil. Jangan di situ bukan jangan haram. Jangan itu hanya digalakkan sahaja. Mungkin sampai ke tahap makruh. Jadi Nabi buat juga. Kenapa Nabi buat? Kita boleh jawab. Kalau orang tanya, kita boleh jawab untuk menunjukkan benda tu tak sampai tahap haram. Faham Tom? Faham Tom Malala? Fahimna. Aywa. Haza al-ijabah al-ula. Amal ijabah saniyah, kita boleh juga jawab dengan jawapan yang kedua. Li'annahu laisa bainahuma qarabah qaribah. Yang ni yang nak tegang tadi. Ada ulama cakap qarabah qaribah hanya terfokus kepada sepupu. Maka dalam kisah Nabi mengahwinkan Fatimah dengan Ali, itu bukan qarabah qaribah. Itu masih lagi termasuk dalam kategori qarabah ba'idah, yang jauh. Kenapa jauh? Sebab Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah, dia bukan bintu ammi, dia bukan bintu khali, tetapi dia termasuk siapa dia? Apa hubungan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali? Apa hubungan dia? Cuba bilang balik dalam sirah. Siapa ada ni? Siti Maisarah. Ada Siti Maisarah? Maisarah ada ke tidak? Atikah? Siti Nur Atikah. Senyap belakang ni tanda nama Imamuddin Siang ke Imamuddin kena salin. Mana Raisah pun boleh salin. Nama-nama ni kita sebut lagi minggu depan. Tazah. Ya saya. Siapa tu? Adita. Afifah pergi ke dapur ke dah ni Tak. Tak ada. Ingatkan pergi masak nasi. Kalau tu nak masak nasi, tolong masak nasi anak attack. Orang nak masak. Okey, Fatimah dengan Sayyidina Ali, apa hubungan dia orang berdua tu? Anak sepupu. Anak sepupu. Siapa anak sepupu kepada siapa? Nabi Muhammad tu sepupu kepada Sayyidina Ali. Fatimah tu anak Nabi Muhammad. Anak siapa? Anak Nabi Muhammad. Ya, jadi okey, di antara dua tu siapa yang anak sepupu? Fatimah tu anak sepupu dengan Ali. Okey, Fatimah anak sepupu kepada Ali. Jadi sebab itulah nak cakap tadi dalam kitab disebut dia bukan qarabah qaribah, dia masih qarabah ba'idah. Sebab dia bukan dah tahap sepupu dah. Dia dah tahap anak kepada sepupu. Fatimah tu dia punya hubungan tu. Fatimah hiya bintun ibnu ammi. Dia bukan bintu ammi. Kalau bintu ammi baru sepupu. Dia bint ibnu ammi. Anak kepada sepupu. Ibnu ammi tu sepupu. Kalau nak terjemah satu-satu, anak perempuan kepada anak lelaki pak saudara. Itu punya istilah bahasa Arab mudah je sebenarnya nak tahu hubungan tu. Bintun anak perempuan kepada anak lelaki pak saudara. Kita ada pak saudara. Pak saudara tu ada anak lelaki. Pak saudara tu ada anak lelaki, mestilah sepupu anak lelaki tu kan. Jadi yang sepupu tu pula dia ada bintun pula. Jadi anak sepupu. Okey. Bintu ibni ammi Ali fa ya ba'idah, maka dia adalah jauh bil jumlah. Sekejap lagi minum kelas sekejap. Sekejap lah. Kakak-kakak, abang-abang boleh rehat sekejap seminit? Boleh. Dengar tu orang sakit tanya, Ali nak bab boleh? Abang-abang kenal tak bab tu apa? Kenal. Okey, rehat seminit. Nak layan dia, layan lah. Cakap saya. Tidur je. Tidur? Tak boleh tidur. Boleh. Nak tengok siapa win dengan tengok. Dek. Ini buat apa? Hai. Hai. Nama apa?
Nama bikin betul dan betapa gini. Nama saya Usti. Nanti saya kat TV Okey. Okey, Nur Hasin. Dah ada semua ni? Jangan pergi rehat jauh sangat. Okey. Aku beres. Okey, summa rabi'an al-kafa'ah. Okey, yang keempat, yang bagi alaina an nakhtar az-zawjah, yakni fiha kafa'ah baina az-zawj. Dia ada kesetaraan. Dalam isu kesetaraan ni qala al-Imam Asy-Syafi'i atau inda mazhab Asy-Syafi'i yujad arba'ah sifatin. Ada 4 sifat yang memerlukan kepada kafa'ah. Musawah. Kafa'ah ni maksudnya musawah, sama rata ataupun persamaan. Halil rajul li halil mar'ah. Dia persamaan tadi berlaku di antara pasangan bakal suami dan bakal isteri daripada 4 keadaan 4 sifat. Yang pertama ad-din wa salah falaisal fasiq kufu'an li afifah salihah. Yang pertama kena pastikan ni kita nak bincang ni seolah-olah suami yang nak pilih isteri. Bila suami nak pilih isteri, pastikan agama ataupun ketakwaan, bukan agama, bukan dari segi agama Islam ke tidak, bukan dari segi keagamaan, ketakwaan, keimanan dia tu, level dia punya takwa tu, ukurannya tengok pada zahir je dah, bukan ukuran hati, ukuran zahir saja. Kesolehan itu mesti setara. Apa maksud mesti setara? Perempuan yang dipilih paling kurang sama level dengan lelaki. Bukan perempuan itu tinggi lebih daripada lelaki. Maksudnya bagi contoh, falaisal fasiq kufu'an li afifah salihah. Maka seorang lelaki yang fasik, maksud fasik ialah orang yang sentiasa buat dosa. Dia lah isap rokok, pakai seluar pendek, sentiasa dalam dosa kan. Rokok ni makruh, ada ulama kata haram. Dia dari isap 5 kali sehari, 5 kali berdosa kalau pegang yang haram. Seluar pendek setiap masa. Setiap masa dia membuka aurat. Kemudian sekejap solat, sekejap tidak. Macam tu waktu fasik. Contohnya, dia tidak sekufu dengan afifatin salihah, limra'atin afifatin salihah, dengan seorang perempuan yang afifah, yang lemah lembut dalam bab agama dan yang solehah. Dia pergi pilih, dia nak kahwin, dia nak pergi pinang seorang hafizatul Quran wa abidatu lillah, orang yang amat beribadat. Kemudian sajidah, orang yang sentiasa bersujud. Soimah, sentiasa puasa, bukan puasa Ramadan ni, puasa sunat pun tak berhenti-henti. Dia nak pilih yang macam tu, maka tidak digalakkan. Kenapa tidak digalakkan? Sebab disunatkan pilih yang sekufu. Engkau tahu dan engkau tu kaki seluar pendek, engkau carilah perempuan yang bukan seluar pendek, maknanya yang pakai tudung pun tak cukup syarat. Contoh, buka situ, buka sini, pakai stoking pun tak lekat. Contoh, pilih setara tu dah lah, jangan pilih yang terlebih agama. Kenapa tak boleh terlebih agama? Dia akan memberi masalah dalam kehidupan rumah tangga, sebab si isteri tidak mampu nak mendakwah si suami, akhirnya si isteri akan akan didakwah oleh suami daripada pakai stoking, buang stoking. Abang tak suka lah kau pakai tudung labuh macam ni, tak smart lah, tak cantik lah. Si isteri ayat jawapan pertama, tak boleh bang, ini suruhan Allah. Itu jawapan pertama. Kemudian minggu depan suami dia bagi respon yang macam tu lagi. Walaupun suruhan agama tapi okey je, ramai je orang pakai tudung singkat, nampak dada dan sebagainya. So minggu depan suami dia pun hadiahkan tudung yang singkat. Dia pun kata cantik juga, okey juga pandangan suami aku. Last yang pakai daripada tudung labuh hari pertama kahwin, masuk bulan ketiga dia dah pakai tudung singkat yang membuka auratnya, yang melawan ayat Quran. Minggu keempat dah pakai
tudung yang nampak rambut. Minggu kelima mungkin dah keluar daripada pakai tudung. Nampak tak? Itu kelemahan seorang perempuan. Sebab dia bukan kaki dakwah. Perempuan ni dia lebih kepada kaki didakwahkan. Kebiasaannya, realitinya macam tu. Bila campur dengan urusan keluarga lagilah. Sebab suami ni dia ada kuasa veto. Dan dia kata macam tu, kita pun pegang. Oh, aku belajar dulu. Apa-apa suami cakap, kita kena ikut. Walhal dia belajar tak habis. Yang suami kena ikut suami ialah benda tu yang benar. Selagi mana benda tu tak benar, tak payah ikut. Bahkan tak ikut itu sunat. Suami suruh buang tudung, kita tak buang, sunat tu. Sunat kita tak buang. Bahkan mungkin jadi wajib. Sebab mana besar suami suruh dengan Allah suruh. Allah suruh pakai tudung, suami suruh buang tudung. Bukan nak hormatkan arahan suami lagi. Okey, yang tu maka digalakkan pilih yang sama level. Bermakna si perempuan. Okey. Bermakna si perempuan. Siapa ada si perempuan di sini? Mawaddah, Izzah Mawaddah. Ada Izzah Mawaddah? Ada, Ustazah. Okey, Izzah Mawaddah. Daripada dekat pilihan yang pertama ni, sifat yang pertama. So kalau enti nak pilih pasangan ni, enti rasa enti punya agama enti tahap stage 3. Stage 3. Stage 3 ni terus sederhana lah. Semayang bang, tepati waktu, aurat tutup. Stage 5 ni, stage 5 anda bagi contohnya, orang baru sudah COVID. Macam tu lah, ayat dia kena pakai stage-stage. Lepas tu masuk ICU semalam, anak pakai stage juga. Jadi dah terbiasa tak stage, kita pakai stage lah. Okay, stage 1 ni yang tak ada agama sangat. Stage 3 ni sederhana. Stage 5 ni solat tahajud tak pernah tinggal. Contoh, entah nak pilih suami yang macam mana? 1, 2, 3, 4, 5. Stage apa entah nak pilih? Entah tu NT tu 3. Anda bagi contoh je ni. Bukan anda mengaku NT3, anda bagi contoh. Okey. So NT nak pilih yang macam mana? Saya pilih stage saya. Stage? 3. Tak Cik, tak nak jawapan 3. Sebab 3 tu sama level. Anda nak yang sama ada 4, 5 ataupun 1, 2. 4, 5. Stage apa? 4. 4. Okey, jadi pilihan NT betul lah. Sebab NT ni semayang, kadang-kadang jemaah, kadang-kadang tidak. Maka suami NT ni lebih. Dia punya semayang jemaah tak pernah tinggal. Tapi tahajud tak ada lagi lah. Tahajud is stage 5. Tahajud tak pernah tinggal tu stage 5. Tapi bila NT pilih yang lebih baik daripada NT, maka dia boleh didik. Betul lah jawapan tu. Okey, Ana try seorang lagi. Muhammad bersedia Muhammad mana lah. Ada orang lelaki pun masuk kelas ni, betul ke tidak betul ni? Mana orang lelaki? Muhammad Zaim. Naam Zaim. Zaim Lutfi. Naam. Kalau entah ni stage 2. Contoh jangan berasa hati. Contoh saja. Stage 2. Stage 2 ni semayang lambat sikit. Ni contoh. Aurat tu kadang-kadang pergi main bola petang-petang. Dia pakai seluar dah bawah lutut, tapi bawah lutut betul-betul. Kadang-kadang terangkat. Bila jatuh atas padan tu, nampak peha terselak. Contoh. Aiman. Betul tak Aiman tadi nak panggil? Aiman ke siapa tadi? Zaim. Zaim. Okey Zaim. Kalau entah duduk stage 2, entah nak pilih stage 3, 4, 5 ke nak pilih stage 1? Isterinya. Stage 3. Oi, bahaya pilih stage 3. Sebab stage 3 ni dia tahap tak pernah buka aurat dah. Faham ke tidak stage 1, 2, 3, 4, 5 tu? Tante baru dengar soalan. Faham tak? Faham. Okey, pilih berapa? Stage berapa nak kena pilih? Yang Nabi anjur, yang Islam anjur. Stage 2 lah. Stage 2 juga. Boleh lah stage 2 juga yang ambil sama level. Yang perempuan-perempuan yang pakai tudung, tutup aurat tu tak berapa cantik sangat lah. Atas dada sikit je. Kadang-kadang tu nampak. Kalau ikut belah tepi ni nampak je lah tiak dia tu, aurat dia. Besar ke kecil ke nampak. Yang tu stage 2 lah tu. Tapi sama level dengan entah bila pergi kedai kopi tu orang tak nampak teruk sangat lah. Kenapa Islam anjur macam ni? Nanti dalam rumah tangga, kalaulah entah pilih stage 3, entah boleh nampak, entah pilih stage 3. Stage 3 ni semayang tak pernah lewat tau. Satu entah akan rasa, dia ni melampau tunjuk kat aku ni. Mentang-mentang lah dia bijak belajar sekolah agama. Orang azan je duduk atas sejadah dah. Kita ni
Semayangnya pukul 3.30 Zuhur, 4.30. Lepas tu isteri pula ajak, jomlah bang semayang jemaah. Ya ampun kau ni ego sungguh lah isteri aku. Dia akan mari perasaan macam tu. Bila pilih isteri yang level dia punya ibadah dia tinggi sikit pada kita. Bukan tak boleh pilih, tidak digalakkan. Ini bukan haram ni, tidak digalakkan. Tapi kalau entah rasa, entah jenis manusia yang boleh dididik oleh perempuan, ego entah rendah, ego entom kan entah seorang ego entom rendah, jenis boleh terima, tapi jarang-jarang lelaki macam tu. Sebab tu Islam buat siap-siap dah, dia punya guideline. Jarang lelaki yang kurang ego. Kalau entah rasa entah ni memang jenis perempuan cakap, isteri cakap apa pun boleh ikutlah ke. Jom bang, dah lah tu pakai seluar pendek. Mari saya tolong belikan dekat kedai hari-hari seluar trek yang cantik-cantik dekat abang. Pergi beli terus, dia potong terus dia punya seluar pendek masuk tong sampah. Kalau boleh jenis yang macam tu, silakanlah pilih yang stage tinggi sikit pada kita. Tapi agak-agak lah Syahrul Nizam, agak-agak ada tak ada lelaki yang macam tu? Entah pernah jumpa tak? Dalam kalangan kawan-kawan Entah pernah jumpa tak? Tak ada. Susah kan nak tengok lelaki mengaku. Jadi bila dah kita memang tahu perangai kita yang ego, memang sifat asal lelaki dia, ego dia lebih sikit, maka jangan cari pasal ambil yang tinggi. Bila ambil yang tinggi, sikit-sikit berasa hati, sikit-sikit berasa isteri sindir. Padahal isteri ni kononnya belajar bab dakwah. Masa Kuza dulu, masa Yuniza dulu dia belajar subjek dakwah, cara-cara nak mentarbiah seseorang lah. Dia pun gunalah uslub dakwah tu. Si suami ni pula ada sifat ego, maka last sekali dia, walaupun isu agama, tapi last sekali dia boleh bawa kepada perceraian. Dia boleh bawa kepada miscommunication lah mula-mula. Berasa hati lah, sindir aku lah, mentang-mentang lah dia sedap mengaji, aku ni baru belajar abata, dia mengaji depan aku, dalam hati lah, itu untuk seorang suami, dia akan menjadi macam tu. Jadi sebab tu Islam dah buat guideline cantik-cantik, pilih yang sama level, jangan pilih yang tinggi. Kalau jenis pakai kupiah je, pilih yang pakai tudung cukup-cukup je, jangan cari pakai yang pakai nikop. Contoh ni segi Zohir. Sebab nanti pakai nikop nanti kan, bila dia pergi jumpa kawan-kawan suami isteri orang tu yang pakai janggut, yang pakai serban apa, dia punya excited. Si isteri ni excited nak bercakap dengan orang yang macam tu, dia lebih. Sebab dia satu level kan, cakap lebih. Jadi kita pula yang berasa hati. Oh macam tu dia cakap dengan suami orang dia akan jadi macam tu. Jadi elakkan. Yang kedua al-hirfah. Dari segi aspek kerjaya pun dinilai dalam mazhab Syafi'i. Nak cari pasangan, pastikan satu level dari segi hirfah. Hirfah bermakna al-amal, pekerjaan. Zaman ulama bincang benda ni dulu, maksud hirfah ini bukan hirfah isteri, hirfah keluarga isteri. Sebab apa? Sebab zaman dulu perempuan-perempuan tak bekerja. Jarang sangat perempuan yang bekerja. Zaman-zaman ulama membincangkan isu ni. Kebanyakannya ukuran kafaah dari aspek pekerjaan ayah. Janganlah kamu wahai suami, wahai bakal suami nak pilih isteri pergi, kita ni kerja sahibu hirfah dan dani'ah kakan nasin. Kita ni orang yang bekerja dani'ah ni yang low class sikit lah, low class. Kanas ni tukang sapu, ataupun hajam, tukang bekam, ataupun wara' ataupun tukang pengembala kambing, ataupun waqayyim hammam, pembersih tandas, cleaner. Kita ni cleaner. Nak pergi Pinang, anak kepada laisa kufu'an li bintin alim, anak kepada ulama. Nak pergi nak minta anak ulama, nak minta anak Tok Kodi, nak minta anak Tok Hakim Syar'i. Kalau kita jugalah kat sini, Tok Imam. Kerja apa awak? Awak nak minta anak saya ni? Oh saya tu kan cuci masjid je. La ilaha illallah. Patut pernah nampak dekat masjid pakcik jadi imam tu. Macam je tengok, ingat ke kerana saf pertama? Bukan kerana saf pertama, kerana kau semua ada dalam tandas kan, tukang bersih tandas. Apa perasaan ayah tu? Bapak mertua tu, bakal bapak mertua tu pun lain macam dah. Dan jangan minta dengan anak Tok Kodi, watajir, anak businessman. Okey, yang itu ukurannya. Kenapa? Isunya akan berlaku dalam rumah tangga. Dia punya cara hidup lain. Cara hidup orang kaya-kaya ni lain dengan cara hidup orang miskin-miskin ataupun orang yang kerja-kerja rendah ni. Bukan kita nak menghinakan aspek kekayaan, kemiskinan. Bukan itu tujuan Islam bagi guideline ni. Tetapi dari isu apa yang akan berlaku dalam pergaulan rumah tangga nanti. Kita yang akan tanggung. Suami akan jadi rasa rendah diri. Balik-balik rumah mak mertua, pakai pinggang korek. Dia punya air semua air kowe belaka, bilik semua ada aircon. Sedih, tak salah, tapi dia peringkat awal dia akan rasa macam tu. Nak boleh terima
keadaan isteri tu. Lepas tu bila balik rumah, isteri asyik mengeluh je balik rumah sendiri ni, mas sewa ni contohnya. Rumah kita ni rumah kecil je lah, saya tak biasalah tidur atap panas macam ni. Berkelung kita punya asap tu, panas peluh orang Terengganu kata. Maknanya macam tu. Dia tak biasa hidup dengan kekurangan macam tu. Maka si suami akan mengambil masa yang lama untuk memujuk isteri, dan si isteri akan rasa itu ini. Syaitan pun masuk campur. Yang tu yang tak nak tu. Bila dah nampak dah miscommunication ada, dah tak sesuai dah hidup, syaitan pun masuk campur. Syaitan masuk campur, lama-lama berlakulah benda yang tidak diinginkan. Jadi Islam buat guideline awal-awal supaya pilih yang sama level ataupun kurang sikit. Kalau suami kaya, pilihlah isteri yang tak kaya pun tak apa. Sebab isteri akan lebih selesa. Okey, as-salamu minal uyub al-musbitah lil khiyar fi fasl nikah. Yang ketiga ialah kafaah dari aspek tidak ada uyub. Yang ni kita akan bincang dalam bab fasah nanti. Uyub ni aib yang boleh difasahkan. Antaranya junun, baros, gila, nyakit kusta, nyakit sopak, lepas tu nyakit kelamin. Ini antara aib-aib yang dibenarkan untuk difasahkan perkahwinan. Maka seorang suami yang ada junun, yang ada kegilaan, maksud gila ni orang gila tak kahwin, tapi orang yang kurang waras, yang kurang betul dia nak kahwin juga tak ada masalah. Contohnya dia sawan, jenis orang sawan. Sekali dia sawan tu 3 hari tak betul, contoh. Maka dia ni nak kahwin dengan seorang perempuan yang tidak ada penyakit tu. Maka juga tidak digalakkan. Kalau nak kahwin juga, kahwin sama-sama dia lah. Sebab dia akan membuatkan hubungan tak berapa cantik nanti dalam rumah tangga. Sama juga dengan ada orang yang penyakit sopak, orang yang ada penyakit kelamin. Untuk yang lelaki, dia ada penyakit kelamin, maka kalau isteri dia normal, tidak ada penyakit kelamin, maka tidak digalakkan. Sebab nanti akan ada timbul isu. Tapi kalau isteri tu ada penyakit kelamin, nak pilih suami yang tak ada, kalau mereka setuju, tidak ada masalah. Sebab itu, bila sebut kafaah, antum kena faham bahawa yang kena tingginya ialah suami. Yang sama levelnya ataupun rendah sikit ialah isteri. Isteri kena bawah sikit ataupun sama level tak apa. Okey, nasab. Nasab. Dari segi nasab pun diambil kira dalam mazhab Syafi'i. Yang ni kita bincang mazhab Syafi'i sahaja. Fal ajami laisa bikuf'in li Arabiyah. Orang ajam, man huwa al-ajam? Siapa dia ajam? Sarah dan Damia. Ajam tu siapa? Ajami. Orang lain. Siapa dia? Ajam. Siapa boleh jawab? Sila jawab. Bukan orang Habis dah masa. Arab. Tak dengar siapa dia? Bangsa Arab. Siapa? Tak dengar. Tak ada. Bukan Arab. Okey, tepat jawapan dia. Bukan Arab. Bukan Arab ni maknanya dia tu bukan keturunan Arab. Orang Arab tidak sekufu dengan orang bukan Arab. Kita ni orang Melayu, kita dipanggil Al-Ajami. Laisa bikuf'in li Arabiyah. Entum ni kes lelaki. Entum orang Melayu, nama Muhammad Amin, Muhammad Aiman, Muhammad apa lagi? Aizat, Syahrul, tu nama-nama orang Melayu lah tu. Nama orang Arab tak ada nama tu. Muhammad je lah. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Pendek-pendek je, tak ada sama gambar Muhammad. Tu Izzat, tu Syahrul pula bakal. Muhammad Izzat Syahrul Lutfi contoh. Itu nama orang Melayu lah tu. Okey, kita ni Melayu, ajam. Nak kahwin dengan Fatimah. Fatimah tu daripada Jordan tu. Ataupun Sarah daripada Mesir. Nak kahwin dengan betul-betul orang pure Arab perempuan. Maka tidak digalakkan. Wala ghairu Quraisy li Quraisyiyah. Dan begitu juga yang tidak Quraisy. Arab ni besar, dalam puak Arab dia ada puak pula. Puak yang terbaik dalam kalangan orang Arab ialah puak Quraisy. Dia tu bukan Quraisy, dia ni orang Melayu ataupun dia orang Arab. Dia Muhammad Misriyun. Muhammad tapi orang asalnya Mesir, orang Arab tu. Tapi dia nak kahwin dengan Arab yang Quraisyiyah, perempuan yang ada daripada bangsa Arab yang berpuak daripada kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni kaum keturunan Nabi kan. Maka tidak sekufu.
Wala ghairu Hashimi wa mutallibi lahuma. Dan begitu juga orang yang bukan kaum Bani Hashim dan bukan kaum Bani Muttalib tidak sekufu dengan orang yang perempuan yang Hashim dan Muttalib. Yang ini tidak sekufu. Maka timbullah isu kalau dekat anak boleh bagi contoh dekat Malaysia ni yang kita ada memang nampak macam ajami belaka, sebenarnya ada yang Arabi dan ada yang Quraisy dan ada yang Muttalibi dan Hashimi. Contohnya dekat Malaysia kalau betul-betul dia tahu nasab dia daripada Rasulullah SAW, maka dia termasuk dalam keturunan Hashimi wa Muttalibi. Bila sebut Hashimi dengan Muttalibi automatik dia Arabi sebab dia datang daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak sekufu dengan lelaki-lelaki, kalau perempuan lah, lelaki-lelaki yang ajami tulen. Ajami tulen yang memang datang daripada keturunan dia tu, tok nenek dia tu memang orang Melayu dah lama dah. Sebelum sampai ke Nabi Adam tu 20 peringkat dah keturunan ni duduk kat tanah Melayu. Sayang, bising selu. Mana selu? Ni tak pandai, selu tak pandai. Oh. Ya, salam. Mana selu? Kejap. Kita tengok kat luar je lah. Umi tak tahu selu kat mana. Okey dah. Boleh dah. Okey. Jadi contoh nak bagi contoh ni yang untuk nasab tadi, nak bagi contoh terusan direct dah 255. Contoh yang Hashimiyah. Dia ni keturunan Hashimi, daripada keturunan Bani Hashim. Biasa kat tanah Melayu ni namanya Syarifah. Ataupun Sayyidah, jarang-jarang Sayyidah. Syarifah lah kebanyakannya. Tiba-tiba yang nak menikahinya ialah yang Ajami. Ajaminya nama Izzat, Syahrul Nizam, Saiful, tu nama-nama orang Melayu tu. Maka sebenarnya mereka tidak sekufu. Nak nikah boleh, tetapi panjang cerita dia kena ada. Sebab bab kafaah ni sebenarnya panjang lagi. Yang tu kena baca balik, tengok video balik dekat perenggan yang wal kafaah fi zawaj tu. Kena baca balik sebab dia melibatkan hak. Bila disebut melibatkan hak, selagi mana wali tak izin, maka perkahwinan itu sepatutnya tidak boleh teruskan. Kalau nak kahwin juga, dia kena pakai wali hakim sebab wali dia tak izin. Bila nak pakai wali hakim, tengok-tengok kerana alasan wali dia tak izin, maka perkahwinan itu tidak boleh diteruskan sebenarnya. Itulah kalau ento baca dulu, ento tengok video dulu, kalau tak faham baru kita bincang balik dalam grup sebab dah lewat ni. Okey, yang kelima al-bikarah. Cari yang anak dara. Alaikum bil abkar. Nabi kata kamu nak pilih perempuan, pilihlah yang abkar, yang ada bikrun, yang ada kedaraan lagi. Jangan ambil yang dah pernah kahwin. Okey, so ma'asadis al-walud. Carilah pasangan-pasangan yang ada unsur kesuburan. Walud. Walud ni asal makna walada, melahirkan. Bila walud, orang yang suka melahirkan. Perempuan yang sentiasa melahirkan. Maknanya subur lah tu. Setahun 2 kali dia beranak. Contoh. Macam mana nak kenal walud? Cara nak kenal walud, bi'aqaribiha. Tengok kepada kaum kerabat dia. Ka ukhtiha wa ammatiha wa khalatiha. Tengoklah mak saudara dia ke, adik-beradik dia ke, khalah dia ke. Khalah ni mak saudara juga. Wa yu'rafu rajul al-walid aidan bi aqrabaihi. Kalau perempuan nak tengok lelaki tu walid ke tidak, sama juga. Tengok adik-beradik lelaki tu, anak berapa orang. Tengok abang dia anak seorang, dia sendiri anak tunggal, mak dia tunggal, ayah dia tunggal. Elakkan kahwin yang orang macam tu. Elakkan. Tapi inilah masalahnya, sifat-sifat ini perlu dinilai sebelum kamu ada pasangan. Sebelum kamu ada boyfriend and girlfriend dan dah ada mari dah 10 sifat pun tak lari dah. Duduk kat situ, nama perempuan tu duduk kat dada situ. Jadi siapa yang belum ada lagi, lepas ni ada orang minta, cuba tengok 6 ni cukup ke tidak. Kalau cukup, okey, boleh buat istiqarah. Kalau tak cukup, tak payah buat istiqarah dah. Terus tolak je. Terus tolak dulu. Istiqarah ni selepas kita tak pandai nak menilai dah, sekarang ni kita pandai menilai. Kenapa pandai menilai? Dah Nabi cakap dah, Islam aja dah. Paling-paling kurang ada 6 ni. Tengok-tengok tak kafaah dengan kita. Dia tu kaki bola sepak pakai seluar pendek. Kita ni kaki hafaz Quran. Nak duduk serumah macam mana tu agak-agaknya. Kita ni kaki tahajud, dia kaki bola. Dekat rumah dia penuh lambang bola sepak, lambang ni macam-macam lah yang dunia tu. Agak-agak je lah, fikir-fikir sendiri je lah masuk rumah nanti nak duduk berdua. Pukul 3 pagi, isteri bangun tahajud, tengok-tengok suami masih tengok piala
dunia. Kita menangis dekat atas jadah, dia yoya gol depan TV. TV pula rumah baru duduk, rumah sewa, sebelah dengan bilik tempat kita semayang saja. Nampak tak, tidak ada keseragaman di situ. Bila tidak ada keseragaman, macam kita bincang tadilah, di lama-lama dia akan membuahkan kepada masalah rumah tangga. Okey, salisan ru'yah, hukum melihat pasangan. Hukum melihat pasangan, anda ringkaskan cerita yang terbaca sendiri. Dibolehkan sekiranya benar-benar nak kahwin, benar-benar nak cari pasangan, dengan syarat cukup dia punya tutup aurat tu. Dan dengan syarat kita ada harapan, roja zahiran, kita dah memang ada harapan bahawa perempuan itu akan menerima. Kalau kita dah tahu perempuan tu confirm tidak akan terima sebab dia benci dekat kita, kita kata kita nak tengok dia atas dasar sebab kita nak pilih pasangan, tak boleh dah. Sebab kita dah tahu perempuan itu memang confirm akan, jangan tengok dia, tengok orang perempuan lain. Okey, walahu takrirun nazar. Anda baca laju-laju Dan dibolehkan lelaki tadi mengulang pandangan. Hari ni tengok, tak kena ni, tak cukup lagi kriteria yang aku nak tengok. Besok tengok lagi, boleh dibenarkan selagi mana tu tengok dalam keadaan menutup aurat. Okey, wala yajuzu lil khatib, yang tadi tidak dibenarkan khatib itu melihat melainkan muka dan tapak tangan. Khatib ni lelaki, makhtubah perempuan. Okey, wasaniyah khitbatun nisa, tajuk paling utama hari ni ialah peminangan. Selepas dah selesai tengok kriteria, lepas tu tengok pasangan, lepas tu kita pun dah buat keputusan nak kahwin dengan dia. So kita first step ialah Nabi ajar, Islam ajar, pinang dulu. Jangan terus pergi pada akad nikah. Pinang dulu secara rasmi. Pinang ni, khitbah ni maksud dia apa? Iltimasul khatib an-nikah min jihatil makhtubah. Menyampaikan rasa hati, iltimas. Menyampaikan rasa hati seorang khatib. Khatib ialah lelaki yang nak minang. Rasa hati macam mana? Rasa hati nak nikah tu lah, an-nikah. Min jihatil maktubah, terhadap perempuan yang ingin dipinang. Okey, untuk pinangan ni untuk kena baca secara detail sikit dekat dalam video. Dia ada dua jenis pinangan, bukan dua jenis, dua hukum. Bila sebut peminangan dipecah pada dua. Waktu haramul khitbah tasrihan wa ta'ridan. Ada satu pinangan yang diharamkan pinang secara jelas dan ta'rid. Ta'rid ni apa? Ta'rid ni ialah secara sindir. Ta'rid adalah secara sindir. Okey, sorry, ke atas dulu In kana al-mar'ah, pendengar pertama. In kana mar'ah khaliyah anin nikah wal iddah wa min kulli mawan in nikah allati marra zikriha fil muharramat jazat kitbatiha tasrihan wa ta'rid. Itu hukum yang pertama. Hukum yang pertama ialah kita boleh pinang. Lelaki boleh pinang dengan apa-apa cara. Apa-apa cara dimaksudkan di sini ialah sama ada dua. Tasrihan wa ta'ridan. Tasrihan nahnu naqul bisarahah. Kita menyatakan iltimas tadi, perasaan nak kahwin secara sarahah, secara jelas. Hai pak cik, saya nak pinang anak pak cik. Itu secara sarahah. I want to marry you. I want to marry you. Saya nak kahwin dengan awak. Itu sarahah. Dan boleh juga buat secara ta'ridan. Ta'ridan secara sindir-sindir. Maknanya rasa-rasa macam saya berkenan dekat awak. Ataupun kita kata kita buat pantun. Pergi rumah dia buat pantun. Di taman itu ada kuntuman bunga, maka kami datang ingin mencari bunga tersebut. Itu bukan sorehah, itu sindir. Kita tak kata pun nak pinang, kita buat ayat yang berlapik-lapik, itu dipanggil ta'ridan. Okey, golongan yang pertama ni kita boleh pilih dia, kita boleh pinang dia secara tasrihan pun boleh, ta'ridan pun boleh. Dalam perenggan pertama tu, siapa dia? In kanat mar'ah, sekiranya perempuan yang kita nak pergi pinang tu, makhtubah itu khaliyatan anin nikah, sunyi daripada sebarang perkahwinan. Maksud sunyi daripada sebarang perkahwinan, dia bukan isteri orang. Jangan pergi pinang anak. Kalau pergi pinang anak, tengoklah apa jadi. Memang kena dah. Memang kena dah. Okey. Okey, yang kedua, khaliyatan anil iddah, dia bukan orang yang sedang beredah. Jangan pergi pinang orang dalam edah. Yang ketiga, wa khaliyatan min kulli mawani'in nikah, dan dia ni sunyi daripada sebarang mawani', larangan-larangan nikah yang kita bincang pada bab 2 itu. Yang dimaksudkan mawani' ini ialah al-muharramat. Bukan muharramat mu'abbadah, bukan muharramat mu'aqqatah. Maka yang ini, untuk pergi pinang budak tu yang merupakan ajnabi, yang merupakan qorobah ba'idah ataupun qoribah, kita pinang dia dalam keadaan tasrih pun boleh, ta'rid pun boleh. Okey, yang kedua,
Sorry, tetapkan video. Yang kedua tuhramul khitbah tasrihan wa ta'ridan. Hukum yang kedua, bukan dua, tak ada awal-awal sebut tadi dua, bukan dua, ada tiga bahagian. Yang kedua ni dua-dua tak boleh. Direct pun tak boleh, sekejap lah. Direct pun tak boleh, ta'rid pun tak boleh. Siapa dia? Iza kanat mar'am matazal ala ismati zawjiha. Sekiranya perempuan itu masih lagi di bawah penguasaan suami. Siapa dia? Ana lah. Ana ni golongan entum, tak boleh pinang, tasrihan, tak boleh I want to marry you lah ustazah, jagalah. Ataupun tak rida, ala comel lah ustazah ni, jagalah, lempang nanti. Sebab apa? Sebab memang hukum haram, bukan sebab anak emosi marah. Tetapi sebab hukum meminang perempuan yang merupakan isteri orang adalah haram. Baik tasrihan atau ta'ridun. Wa kama tuhramu khitbati kulli imra'atin zukira fi muharramat. Dan begitu juga termasuk dalam isu ini ialah muharramat nikah. Yang itu belajar dalam muhabbadah dengan muaqqatah itu nak pergi pinang. Nak pinang kakak ipar. Kakak ipar tu merupakan muaqqatah, muharramat muaqqatah. Haram, tasrih tak boleh, ta'rid tak boleh. Nak pergi pinang mak susuan tak boleh. Adik-beradik susuan tak boleh. Mak saudara tak boleh. Okey, habis. Wa kama tuhramu khitbat mar'al muqtada, sama juga tak boleh pinang perempuan yang dalam iddah min talaqir raj'i. Tolak raj'i pun tak boleh. Masih isi orang sebab dia belum tolak 3 lagi. Dia tolak 1 ataupun tolak 2. Tak boleh dua-dua. Apa dua-dua tu? Tasrih pun tak boleh, ta'rid pun tak boleh. Okey, summa wa tahillul khitbah, ni hukum yang ketiga. Dibenarkan khitbah secara sebahagian. Dia boleh ta'rid saja, tapi tasrih tak boleh. I want to marry you tak boleh. Yang boleh dikata, alangkah indahnya sekiranya bunga-bunga itu menjadi milik aku. Tak boleh lah bunga sekuntun je kan. Sekiranya kuntuman bunga di taman itu menjadi milik aku. Kita hantar mesej kat perempuan yang tengah beredah tu. Maka hukum dia ta'rid. Bentuk ayat tu adalah ayat ta'rid. Maka hukum dia adalah dibenarkan sekiranya. Siapa dia yang boleh? Iza kana mar'ah muqtadah min wafatin. Perempuan sedang dalam edah kematian suami. Kematian suami. Okey. Apa maksud kematian suami? Macam kes Mak Ana baru ni lah. Suami dia mati, ayah Ana mati, maka Mak Ana sedang beredah kematian suami. Tapi bukan suruh pergi pinang Ana bagi contoh je. Au talaqin ba'in, ataupun dia sedang beredah dalam kes tolak ba'in. Suami dia dah tolak 3. Bila sebut tolak 3 adalah tolak ba'in. Apa beza dengan tolak raj'i tadi? Tolak raj'i suami boleh balik lagi. Tolak ba'in confirm tak boleh balik. Melainkan kena kahwin lain pula. Lambat lagi dah nak kahwin nak balik pun. Maka yang tolak ba'in kita boleh pinang secara ta'ridan faqat walaysa tasrih. Okey. Kemudian kita nak kenal perbezaan di antara ta'rid dengan tasrih, boleh baca sendiri tu contoh-contoh ayat Kalau tasrih, uridu an ankihaki. I want to marry you lah tu maksud dia. Ataupun iza halalti nakahtuki, ataupun apabila you dah habis tamat iddah nanti I want to kahwin lah dengan you. Contoh itu tasrih lagi tu sebab guna ayat kahwin lagi. Kalau ta'rid macam mana? Rabbu raghibin fiki, alangkah baiknya sekiranya orang boleh memiliki kamu. Ataupun Rabbu raghibin, amat beruntunglah, gitulah lebih kurang makna dia. Ayat itu ayat cinta belaka tu. Ataupun iza halalti fa'azinini, kalau kamu dah habis tempoh iddah berikanlah izin kepadaku. Izin apa tah? Ataupun man yajid misliki, siapalah yang boleh orang yang macam kamu ni. Dia buat ayat berlapik-lapik. Maka itu merupakan ta'rid. Ta'rid saja boleh, tasrih tak boleh bagi kes yang ketiga. Kes yang kedua, dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kes yang pertama tadi dua-dua tak boleh. Okay, cuba klasifikasikan 3 jenis perempuan untuk dipinang. Ada 3 hukum. Boleh cek balik Kemudian yang terakhir disunatkan baca khutbah sebelum khutbah. Tengok 2 perkataan tu. Khutbah. Tusannu khutbatun qabla khitbatin. Disunatkan baca khutbah sebelum khutbah. Khutbah ni khutbah macam yang khutbah Jumaat tu, tapi tak payahlah pakai tongkat. Duduk je dah. Duduk je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bila sebut khutbah, disunatkan dalam kes khutbah ni, kalau untuk sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat diwajibkan, di rukun. Ada Alhamdulillah, ada Assalatu wassalamu ala Rasulillah, ada Ittaqillah, ada ayat Quran. Maka dalam khutbah, untuk berkhutbah pun macam tu juga. Orang Melayu kita jarang buat khutbah. Orang Melayu kita dia banyak berpantun. Rugilah. Lepas ni kalau nak bagi pinang orang, nak pakai pantun pun tak apa, tak ada masalah sebab itu adab Melayu. Tambah sebelum pantun tu. Guna ayat sikit Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pihak perempuan kata, okey dah bolehlah mula pihak lelaki.
Maka kamu sendiri wahai lelaki ataupun wakil keluarga kamu, mungkin ayah, mungkin abang, mungkin pak saudara, sebelum baca syair tu, sebelum baca pantun tu, buat khutbah sikit. Bagi teks kat pak saudara suruh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kena puji Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kena selawat kepada Rasul. Amma ba'. Kena ada amma ba'. Okey, kemudian qala Allah Ta'ala fil Quran Karim. Kena baca dulu ayat Quran yang berkaitan dengan kahwin-kahwin ni, dengan tunang-tunang ni. Jangan pula baca ayat Quran yang takut kepada Allah. Ittaqullah boleh juga tapi tak berapa cantik lah. Sebab kita dalam majlis membina. Lepas habis tu dia kata minal hamdi wassana wassalati wassalam, salat wassalam tu selawat dan salam, wal wasiyah bittaqwa, kena ada juga, wal wasiyah bittaqwa kena ada juga, dan nasihat kepada ketakwaan. Lepas habis ayat-ayat yang bersyarat tu barulah jitukum raghiban fi karimatikum. Yang ni kalau kita orang Arab baca macam tu lah, aku datang kepada kamu kerana sangat-sangat bersukaan untuk meminang orang yang mulia dalam kalangan kamu, perempuan tadilah. Ataupun kalau kita nak cakap Melayu, cakap je lah. Masa tu dah nak baca pantun pun, datang kami bukan sahaja, datang kami berdulangkan 5. Contoh, datang kami memetik bunga. Jadi barulah baca yang niat kita yang asal. Dapat pahala sunat. Berbeza dengan orang yang datang, okey jemput sila keluarga lelaki. Okey, tak ada apalah, kita nak baca pantun sikit. Terus pergi pada baca pantun. Maka tak dapatlah pahala sunat. Okay. Wallahu a'lam. Yang lain-lain tu baca sendiri. Okey, nak buka 3 minit, 2 minit untuk soalan. Ada? Zazah? Ya. Saya nak tanya, kalau kahwin warga lain warga negara tu pun kita tidak sekufu? Tak berapa dengar. Lain? Kalau kahwin berlainan warga negara pun tidak sekufu. Tidak termasuk dalam apa yang dibincangkan oleh ulama. Ulama hanya sebut bukan masalah warga negara. Ulama tidak membezakan negara, ulama membezakan kaum. Dalam kalau antum baca hadis, dalam bukan kaum lah, nasab. Warga negara mungkin nasab yang sama. Maknanya dia tidak masuk dalam isu sekufu. Boleh je lah. Maknanya bukan termasuk dalam pemilihan kriteria. Orang Melayu, orang Malaysia nak kahwin dengan orang Amerika Muslim. Tak ada masalah. Dari segi nasab tak ada masalah. Cumanya kalau orang Amerika Muslim itu tiba-tiba dia punya agama dia rendah, keagamaan dia rendah, anti ni yang Malaysia ni agamanya tinggi, yang itu baru tak sekufu. Bukan atas dasar warga negara, atas dasar keagamaan. Untuk yang soalan anti tadi tu yang berkaitan warga negara lebih kepada nasab lah maksudnya, tapi bukan warga negara. Bila sebut nasab dia merujuk kepada nasab yang mulia. Dalam hadis ada sebut nasab yang paling mulia ialah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang tu tengok dekat saat ni baru sabar. Kelas habis lagi, tidur. Ngantuk tidur. Okey, last. Okey, tu buat. Okey, maknanya nasab yang paling mulia, alamak, tak boleh dah. Nasab yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Dan kalau kita tengok dari aspek kafaah tadi, dia hanya bincang dalam bab nasab yang berkait dengan Rasulullah. Arabi sebab Rasulullah keturunan Arab. Quraisy sebab Rasulullah daripada keturunan Quraisy. Dalam Quraisy tu pula dikecilkan kepada kaum Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Wallahu alam. Tak boleh cakap lebih lah ni, bising. Okey, ada lagi soalan? Satu lagi nak buka. Ada lagi? Nanti tak siap. Tak ada dah? Tak ada Ada. Okey, alhamdulillah. Jadi tak berapa clear apa dia. Tak apa, kalau ada soalan letak dalam grup je lah. Okey, sebelum nak tutup, pastikan antum buka klip sekarang, jawab soalan pada tapak nama Ana, kuis pengukuhan, latihan pengukuhan minggu kelima Dr. Madiha. Ana dah habis saat ni, insya-Allah. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye Abang. Bye-bye Abang dulu. Bye-bye Abang dulu. Bye-bye dulu. Tengok dia muka orang baru baik sakit ni. Bye-bye dulu.
Bye bye lah dulu. Dia nak bak dah. Sebelum isap bak tu kena pam hidung dulu. Bambu pang ibong. Boleh lah. Lambat. Okey, bye bye abang. Bye kakak-kakak. Bye 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 bye. Bye. Bye-bye. Bye. Kat tangan. Kat tangan tunjuk jam Ultraman tu. Mana jam Ultraman Ali? Tunjuk. Bangun tunjuk. Letih. Okey. Bye. Assalamualaikum. Okey, sorry semua. Boleh tengok buku. Jangan harap, nak pesan sekali lagi, jangan harap kepada kuliah kita yang sejam saja ni. Ini kuliah bincang-bincang je. Yang lebih penting tengok video, baca modul. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.